Buletin Didik 3 Mac bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan mengumumkan sejumlah 50 juta ringgit peruntukan dana bantuan banjir khususnya untuk Johor yang paling teruk terjejas. Peruntukan segera itu disediakan bagi memenuhi segala keperluan mendesak mangsa banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu turut disediakan bagi tujuan pelebaran sungai. 50 juta segera untuk Johor, untuk bersungai dan untuk bantu mangsa banjir dan apa-apa keperluan yang segera. Dan Beberapa Menteri turun hari ini dan esok sebahagian lagi dan saya akan atur dalam masa singkat. Beliau berkata demikian selepas selesai solat Jumaat di Masjid Universiti Putra Malaysia di Serdang, Selangor. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan menyalurkan sebanyak 10 juta ringgit bagi membeli peralatan dan bantuan tambahan untuk mangsa banjir di Johor. Peruntukan itu diberikan untuk menampung keperluan di seluruh daerah yang terjejas dan jumlah itu akan ditambah sekiranya tidak mencukupi. Dalam pada itu, tiada keperluan untuk isytihar darurat bencana di Johor ketika ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata kerajaan kini memberi tumpuan kepada penyaluran bantuan. Pada waktu ini, pandangan Jemaah Menteri lebih ke arah apa yang boleh kita lakukan segera sekarang, ya, dan yang diteliti aset-aset kerajaan mampu kita kerahkan dengan segera. Saya lihat setakat ini di dalam Jemaah Menteri keadaan di Johor kita sedang teliti dan akan bantu kerajaan negeri Johor untuk mengatasi masalah banjir. Kita doakan masalah ini akan dapat reda dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Tambahnya, yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Mesyuarat Jemaah Menteri turut menumpukan perbincangan kepada usaha membawa keluar mangsa yang terperangkap di kawasan yang teruk dilanda banjir dengan membina jambatan beli. 90 menara telekomunikasi terjejas akibat bencana berkenaan dan beliau mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk segera memperbaiki kemudahan itu. 4 empangan di negeri Johor mencatatkan paras bahaya. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Fazli Muhammad Saleh, 4 empangan tersebut ialah empangan Sembrong di Air Hitam, empangan Bekuk di Segamat, empangan Labung di Endau Mersing dan empangan Macap di Simpang Renggam. Empangan Sembrong telah mencatat paras takungan semasa 12.18 meter melebihi aras takungan normal iaitu 8.5 meter. Manakala empangan Bekuk turut melepasi aras normal iaitu 20.75 meter. Empangan Macap 17.45 meter dan empangan Labung mencatatkan 8.81 meter. Portal Info Banjir JKM memaklumkan lebih 35,000 mangsa setakat ini telah dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS bagi 5 negeri terjejas iaitu Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan Sarawak. Justru Muhammad Fazli menasihati rakyat supaya bersabar dan berhati-hati serta sentiasa mendengar arahan pihak berkuasa. Pejabat Menteri Pendidikan dengan kerjasama Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan KPM mengadakan sesi pembentangan khas bertemakan kesihatan mental Siri 1. Ia melibatkan wakil daripada agensi dan badan bukan kerajaan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menerusi perkongsiannya di Facebook berkata, sesi ini dianjurkan bagi mewujudkan ruang perkongsian input bagi membincangkan isu-isu berkaitan kesejahteraan mental. Jelasnya lagi, hasil perbincangan dan data yang dikumpul akan menjadi panduan kepada usaha advokasi yang lebih teratur dan berkesan. Keadaan cuaca tidak menentu dan angin kuat tidak mematahkan semangat penjelajah solo negara Khairil Aslan Abdul Rashid untuk melengkapkan kayuhan amal yang sudah dimulakannya sejak 24 Januari lalu. Difahamkan kayuhan lebih 2,000 km itu meninggalkan impak yang mendalam untuk dirinya kerana setiap kayuhan membawa 1,001 makna buat kanak-kanak orang kurang upaya OKU di Malaysia.
Tiada apa yang mustahil. Khairil Aslan mengakui membawa basikal dengan bebanan seberat 140 kg bukanlah sesuatu yang indah. Namun semua itu baginya adalah subjektif kerana yang penting naluri dan jiwanya mahu melakukannya. Baginya juga segala perik jeri itu adalah kepuasan yang berbaloi untuk diburu. Bohong kalau saya katakan benda ni tak letih kan? Tak letih, torture mental, fizikal. Bagi saya itu yang saya nak cari dalam hidup kan? Kita diuji, tapi kepuasan kita bila kita dapat melepasi semua ujian-ujian yang yang mendewasakan kita dan jalan cerita. That's why saya cakap destinasi itu tak penting, tapi journey nak ke destinasi itu yang paling hebat lah bagi saya. Malah akuinya tekad untuk membantu anak-anak istimewa dijadikan pembakar semangat bagi membuka tirai 2023 dengan kayuhan Fat Bike secara solo sejauh 2,450 km itu. Tegasnya, setiap misi yang digalas adalah tanggungjawab sosial bukan untuk kepentingannya sendiri. This year inilah aku nak cari satu misi yang mana dengan misi aku ni boleh bantu orang. That's why saya mensasarkan anak-anak OKU. Nama saya orang tak kenal, tak ada masalah. Tapi misi saya nak bawa apa? Okey, kalau bawa autism, orang kenal autism. Kalau bawa Down syndrome, orang kenal Down syndrome. Selama ni pun saya pergi seorang pun saya bawa atas nama Malaysia. Untuk rekod, ekspedisi Siri Kayuhan Solo itu telah berjaya menjelajah semenanjung Malaysia selama 33 hari. Bermula di Semenyih, Selangor dan seterusnya ke Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kuala Terengganu, Kelantan, Perlis dan Perak sebelum pulang semula ke Semenyih. Khairil Aslan memanfaatkan waktu di setiap perhentian dengan menyantuni anak-anak istimewa. 2 tahun diadakan secara dalam talian, kini acara tahunan Pesta Angin Timur PAT kembali dianjurkan secara fizikal. Dengan slogan Mai Pakat Mai Ramai-Ramai, penganjuran selama 3 hari bermula hari ini meriah dengan kehadiran pengunjung sejak awal pagi lagi. Edisi ke-11 PAT di Kampung Sungai Padang Simpang 4 dilaksanakan di kawasan sawah padi seluas 12 hektar. Berbanding tahun lalu, terdapat pertambahan sehingga 183 lot gerai jualan serta 42 pameran pelbagai agensi dan jabatan termasuk pemeriksaan kesihatan secara percuma disediakan Kementerian Kesihatan. Sepanjang 3 hari penganjurannya, pelbagai pengisian menarik diatur seperti pertandingan sukan rakyat, kenduri rakyat, malam keindahan Islam, sukan lasak bendang dan larian Angin Timur. Sangat rugi siapa-siapa di luar sana yang tak datang. Anda masih boleh hadir ke Pesta Angin Timur hari ini sehinggalah pada 5 hari bulan nantilah. Untuk malam ni pun kita ada acara Perlis berzikir. Jadi mai pakat mai ramai-ramai lah dekat Perlis ni. Ramai, nampak ramai. Walaupun baru mula nampak ramai. Mereka. Apa yang kita target nak mai? Target mai kat cikgu kami. Kami duduk sini. Cikgu kami buka booth tu. Kira tu alhamdulillah lah. Dekat yang makcik pi 2-3 gerai dah. Gerai ni pun pi. Sampai dekat gerai pun. Nampak pi dekat rawatan. Punya kesihatan tu. Free ke? Dia check. Free ya. Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli sebelum ini menyasarkan kehadiran lebih 500,000 pengunjung dari seluruh Malaysia dan negara jiran bagi memeriahkan penganjuran aktiviti ikonik negeri Perlis itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, figura politik yang disanjungi kerana perjuangan tanpa lelah. Siapa sangka selepas onak duri yang dilaluinya, beliau kini adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Kisah jurih perihnya ketika memegang jawatan Menteri Kewangan dari 1991 hingga dipecat pada 1998 diangkat ke layar perak menerusi Anwar The Untold Story. Penerbit eksekutif Zulkifli Anwar Haq atau lebih dikenali sebagai Zunar berkata filem itu digarap berdasarkan kisah sebenar yang berlaku dalam sebahagian hidup Datuk Seri Anwar. Tahun 2000, saya terlibat dengan aktif dalam reformasi dulu. Kisah-kisah yang difilmkan ini banyakkan saya ada di tempat itu. Jadi ketika itu saya berkenalan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarga-keluarga beliau. Jadi saya catitkan
kisah-kisah ini, momen-momen yang penting ni saya catatkan. Saya catat dan saya kata, bila saya tengok balik ada 10 adegan-adegan melawan rasuah yang saya catat ni, saya kata ini sangat bagus. Filem yang mendapat sentuhan pengarah Indonesia Viva Westi itu dibintangi Farid Kamil Zahari yang memegang watak utama sebagai Anwar, Hasnur Rahmat Dr. Mahathir Mohamad dan dibantu pelakon Indonesia Acha Sepretiasa yang memegang watak Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Ketika ditemui pada sidang media filem Anwar The Untold Story itu di Ibu Negara, baru-baru ini Farid mengakui beliau perlu membuat kajian terperinci untuk menghidupkan watak Anwar. Untuk Anwar Ibrahim ni kerja saya terlebih sikit. Jadi saya dapat berpeluang berjumpa dengan beliau 2-3 kali sebelum parlimen dibubarkan dan sedikit sebanyak beliau membantu saya lah untuk faham situasi sebenar beliau hadapi ketika apa yang ditulis di dalam skrip. Selain Malaysia, filem terbitan Biang Lala Entertainment itu turut menjalani penggambaran di Indonesia dengan kos pembikinan sebanyak 10 juta ringgit. Ia bakal ditayangkan di pawagam seluruh negara pada Mei ini. Hari ini kita akan belajar tentang pitch, iaitu adalah salah satu elemen di dalam komponen asas nyanyian. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi atau rendah satu not di dalam muzik, dan kita akan mewakili pitch ini di dalam muzik seperti C, D, E, F, G, A, B, C, dan kita akan menggunakan pitch ini di dalam nyanyian dengan teknik solfege, di mana kita akan menggunakan teknik solfege ini dalam pemanasan suara seperti ini. This is your first note. Do. Ready? 1, 2, 3, go. Sebuah masjid bersejarah di Mesir dibuka semula kepada orang ramai Isnin lalu selepas bertahun-tahun menjalani kerja baik pulih. Masjid Al-Hakim bi Amrullah menjalani kerja naik taraf dengan peruntukan $2.8 juta atau lebih 12 juta ringgit bermula 2017. Pihak berkuasa menyifatkan pembukaan ini memberi tambahan berharga kepada nilai sejarah Kahirah. Difahamkan sebelum dibuka semula, banyak usaha dilakukan dalam penyelidikan dan restorasi seni bina masjid ini. Ia antaranya menyaksikan kolaborasi dengan Badan Pengurusan Antik Mesir. Ini bagi memastikan hal-hal penyelenggaraan berjalan lancar demi keselamatan dan keselesaan pengguna pada masa sama memelihara seni bina asal bangunan itu. Masjid Al-Hakim adalah yang kedua terbesar di Kahirah. Mahukan hidangan berkualiti tetapi cepat dimasak, penduduk dan pelancong di Croatia memiliki kelebihan itu kerana sebuah restoran di Zagreb menyediakan inovasi chef robotik yang mampu menghasilkan sehingga 70 jenis hidangan. Bukan itu saja, semua makanan hanya disiapkan dalam satu periuk. Bots and Pot Thai Food dikatakan satu-satunya restoran di dunia yang menghidangkan makanan air tangan robot. Tiada tenaga manusia diperlukan kecuali mengisi peralatan pintar itu dengan ramuan segar. Selebihnya termasuk menambah minyak dan perasa dilakukan robot bernama Gamma Chef mengikut resepi digital yang dimuatnai oleh chef manusia. Setiap 5 tukang masak robot mampu menghasilkan 4 hidangan dalam masa 15 minit bersamaan hampir 100 hidangan dalam tempoh sejam. Da, prvi put sam tu, evo, prijatelja izveo za rođendan i stvarno hrana, nema uopće razlike između radio i čovjek, robot. Hrana je top, nisam ništa ostavio na tanjuru i... Jesam, prvi put sam ovdje, pa nisam primijetio razliku.
ali sam vidio da je kuhao robot i da, vratio bi se ovdje jest ponovo. Pemilik restoran berkata kebiasaannya robot di restoran mampu melakukan tugas-tugas tertentu, namun tidak ada yang mampu menghasilkan satu-satu hidangan dari awal hingga akhir dalam satu periuk. Pihaknya merancang untuk memperluaskan perniagaan ini secara franchise kerana ia menjimatkan kos dan tenaga kerja. Patung Lika Chan yang sering digambarkan sebagai Barbie versi Jepun semakin popular bukan sahaja di kalangan kanak-kanak tetapi juga orang dewasa. Malah ada yang turut mencipta kandungan berkaitan patung itu di platform media sosial sehingga mencecah jutaan tontonan. Lika Chan adalah anak patung kegemaran kanak-kanak di Jepun sejak tahun 1967. Namun minat terhadap patung ini di kalangan dewasa semakin meningkat ketika pandemik melanda dunia. Dengan ketinggian 22 cm, Lika Chan lebih rendah daripada Barbie yang dianggap supermodel. Peminatnya turut mencipta pelbagai fashion pakaian mini untuk Lika Chan dan berkongsi gambar patung kesayangan mereka di media sosial. Ryoko Baba, 34 tahun yang pernah bercita-cita menjadi breaker fashion satu ketika dahulu berkongsi impiannya menjadi kenyataan dalam versi patung ini. Dia kini memiliki lebih 40 patung dan telah menjahit sendiri lebih 1,000 pakaian untuk mereka. 一番初めはその娘と一緒に遊ぶつもりで1体だけお迎えしたんですけど、でもうずっとこの子だけに着せていこうって思ってたんですけども、やっぱり欲が始めていくうちに欲が出てしまって、いろんな髪型の子が欲しいなと思ってあれよと増えていって、気づいたらもう40体になってました。Tambahnya, Lika Chan turut mempunyai saluran media sosial sendiri yang dinamakan Lika Chan's Real Life yang menggambarkan kehidupan sehariannya seperti orang biasa. Ia turut menjadi tempat peminat berkongsi pendapat dan bertukar-tukar pakaian dan aksesori. Syarikat mainan Lego melancarkan set Lego kumpulan K-pop terkenal BTS sebagai penghormatan kepada ikon pop global itu dan dicetuskan oleh peminat Lego sendiri. Sempena pelancaran itu juga, Lego telah membuka sebuah kedai sementara atau pop-up dengan tema Dynamite. Terletak di tengah-tengah daerah Gangnam di Seoul, ia menampilkan set Lego bersaiz sebenar yang terdiri daripada 7 anggota BTS dan adegan dari video muzik popular global mereka. Set Lego tersebut telah dikeluarkan sehari lebih awal. Ia turut mengandungi replika props yang terdapat di dalam video muzik Dynamite seperti kedai donat, truk aiskrim dan kedai muzik. I literally have been seeing updates in America saying that the Dynamite collection got sold out and it's back ordered by a lot, and I was in Korea with my friends and we got our haircut in this area and I saw that there was a pop-up by chance. So I'm here. The concert arena, that's such a cute idea. I know it was hard with COVID to actually have a physical concert. So I think that's such a great idea for fans to participate and feel like they're included. So yeah. Menurut pengurus kanan Lego di Korea, Jae Wook Yoon, set Lego BTS bermula daripada idea yang dikemukakan oleh peminat di platform Lego Ideas, di mana orang ramai boleh mencadangkan idea kreatif untuk dibangunkan sebagai set Lego. Jika mendapat lebih 10,000 undian, idea itu boleh dijadikan produk. Dynamite BTS mendapat lebih 10,000 undian membuatkan Lego memutuskan untuk mengeluarkan set Lego berkenaan. Lagu Dynamite yang dilancarkan pada Ogos 2020 mencatat lebih 100 juta tontonan dalam masa sehari. Dua perlawanan Liga Super berlangsung semalam dengan pertemuan Selangor dan Kuching City FC antara yang menjadi tumpuan. Selangor Garam merakam kemenangan kedua berturut-turut selepas membenam Kuching City 5-0. Turut menang besar Seri Pahang yang mengatasi Kelantan FC 4-1. Bertandang ke gelanggang lawan di Stadium Negeri, Selangor turun dengan misi mencari satu lagi kemenangan. Seawal minit keempat, mereka sudah di depan gol hasil sentuhan Nur Al-Warawadih.
5 minit berselang, gol kedua Selangor menyusul menerusi penyudah Aaron De Valle. 2-0 tamat separuh masa, dominasi turut disajikan Selangor yang menambah 3 gol pada babak kedua. Bermula dengan jaringan kedua peribadi Nur Awaridih minit ke-48 diikuti kapten pasukan Brandon Gunn minit ke-65. Minit ke-73 Daniel Alsri menyumbat gol kelima Selangor melengkapkan kemenangan 5-0. Dengan kemenangan kedua berturut-turut ini, skor kendalian Tan Cheng Ho melonjak ke kedudukan kedua Liga hanya dipisahkan dengan perbezaan jaringan berbanding Sabah yang mendahului Liga. Di Stadium Darul Makmur, Sri Pahang Ceria merakam kemenangan pertama menundukkan Kelantan 4-1. Lebih sensasi kesemua 4 gol dihasilkan pada babak pertama bermula dengan jaringan Kepa Sherman minit ke-12. Gol kedua menyusul minit ke-38. Kali ini menerusi percubaan luar kotak penalti Kevin Ingreso yang terus menerjah gawang Kelantan. Tidak berhenti di situ, kubu Kelantan terus diasak sebelum Sergio Aguero menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-43. Masa kecederaan, Pahang sempat menambah satu lagi gol. Stefano Brundo Ceria menjadikan kedudukan 4-0. Kelantan cuba bangkit pada babak kedua selain memperkemas benteng pertahanan. Namun gol sagu hati hanya hadir di penghujung permainan menerusi Miguel Cifuentes. Dengan kemenangan 4-1, Pahang melonjak ke posisi ke-5 Liga. Kelab Hoki Terengganu THT dan Maybank terus mempamer ketajaman pasukan masing-masing selepas merakam kemenangan besar dalam saingan Liga Hoki Malaysia MHL. THT garam membelasah ATM 10-2 sementara Maybank berpesta gol membenam Nur Insafi Sporting 9-0. Di Padang 2 Stadium Hoki Nasional, Maybank bermula sederhana dengan hanya 1 gol di suku pertama jaringan Farizul Afiq Muhammad. Suku kedua, dominasi mula disajikan Maybank bermula dengan jaringan Ashran Hamsani sebelum Amirullah Zainul menjadikan kedudukan 3-0. 2 gol lagi menyusul menerusi jaringan Muhajir Abdul Rauf dan grandson Noel Gordon. Farizul kemudiannya menjaringkan gol ke-6 pada minit ke-33 sebelum Muhammad Razi Rahim meledak gol sudut penalti 10 minit kemudian. Razi terus mempamer ketajaman apabila menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-47. Farizul pula mencipta hat-trick selepas melengkapkan kemenangan 9-0 Maybank menerusi jaringan minit ke-59. Maybank kini mengumpul 23 mata di tangga ketiga di belakang THT dan TNB. Paparan cahaya aurora borealis di Alaska mengakhiri buletin didik. Fenomena ini terjadi apabila partikel dalam angin solar bertembung secara agresif dengan molekul di atmosfera bumi. Saya Noelifah Gani, salam hormat dan kita jumpa lagi.